Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Azira apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam mana Cik Azira kat sana? Okey ke? Okey je. Okey je. Alhamdulillah okey je. Cuma adalah bosan sikit sebab seorang-seorang kat rumah ni. Oh. Yelah, fahamlah. Kita sekarang PKP kan kat Malaysia ni. Hmm. Jadi fahamlah Hmm. tu yang kita pun terpaksa buat sesi secara online ni. Okay. Hmm. Jadi Cik Azira okey ke? Dah makan? Belum makan lagi. Oh, belum. Jadi Hmm. okey ke ni? Nanti takut Cik Azira lapar ke selepas sesi? Apa insyaAllah okey je sebab saya dah biasa. Oh, okey je. Okey. Hmm. Tak apalah. Tapi sebab kita pun online kan. Jadi tak adalah kata terlalu formal. Dan anda kata macam Cik Azira lapar ke, rasa nak minum air ke, tak apa, boleh je. Kita Okay. cakap santai. Okey. Okay. Rumah Cik Azira lain okey sekarang? InsyaAllah okey kot. InsyaAllah okey. Okey eh? InsyaAllah okey. Okey, tak apa. Nanti kalau ada apa-apa ke boleh inform je lah. Sebab sekarang dalam internet ramai orang guna kan. Jadi dia agak sukar lah. Okey, jadi Cik Azira dah selesa ke sekarang ni? InsyaAllah okey. Okey, jadi Duduk. um, suara pun jelas kan? Dengar tak suara saya? InsyaAllah dengar. Okey. Dengar. Okey. Kalau rasa tak dengar ke ataupun kurang jelas ke beritahu tau. Okay. Okey. Jadi Cik Azira, boleh dah kita mulakan sesi kita ni? Boleh. Boleh. Alright. Jadi Cik Azira, kita pun dah masuk ke sesi kedua kita kan. Yang mana sesi pertama, sesi 2 minggu lepas dah selesai kita, betul tak? 2 minggu lepas. Betul. Yang mana Cik Azira kita ada bincangkan isu Cik Azira iaitu isu di mana Cik Azira ni mempunyai satu tingkah laku yang mana kerap bermain telefon bimbit kan. Hingga isu tersebut menyebabkan Cik Azira ni terlupa dengan tugasan, menyebabkan kata lalai lah dengan lebih kata buat tugasan tu lebih kepada bermain telefon bimbit daripada buat tugasan. Okey. Dan tak silap masa sesi pertama juga kita ada bincangkan beberapa tindakan kan. Yang mana Cik Azira ada beritahu saya, Cik Azira ada buat dua tindakan. Dua tindakan. Yang pertama, Cik Azira membuat tindakan dari segi menetapkan masa untuk bermain telefon bimbit tu. Dan Cik Azira ada beritahu saya masa yang Cik Azira berjaya tetapkan adalah dalam lebih kurang 10 hingga 15 minit. Betul tak? Sebelum Betul. Okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tindakan Cik Azira ialah meminta pertolongan daripada adik Cik Azira kan. Sekiranya Cik Azira bermain telefon bimbit terlalu lama, jadi Cik Azira minta pertolongan pada mereka untuk menegah Cik Azira daripada bermain dan kata aware lah dengan dengan bermain telefon tu kan. Okey. Jadi saya nak tanya Cik Azira, macam mana sepanjang 2 minggu ni kan kita tak berjumpa ni. Jadi macam mana dia progres Cik Azira untuk perubahan tu? Okay, Alhamdulillah. Masa minggu yang pertama, masa saya tengah mencuba untuk melakukan aksi tindakan untuk melakukan perubahan tu, saya mengalami sedikit kesukaran lah, di mana saya macam sebab kita baru nak berubah tu kan, nak maintainkan perubahan tu, saya macam
susah sikit, tangan ni gatal je nak main phone semua tu kan. Okay. Okay, tapi tapi sebagai saya betul nak ubah, so saya macam sentiasa tahan diri saya. Macam yang lepas tu kan saya ambil tindakan tetapkan masa dan juga minta bantuan adik kan. Okay, yang tetapkan masa tu alhamdulillah saya teruskan benda tu. Saya teruskan dengan benda tu dengan dengan tahan sikit demi sikit daripada 10 ke 15 minit. Alhamdulillah dia dah berlanjutan hingga ke 20 minit dan hingga ke 2 jam ke 3 jam saya dapat tinggalkan phone. Lepas tu untuk adik tu alhamdulillah juga dia pun bila cakap saya main phone je kan, kan saya kata tadi saya dapat macam saya kali macam saya pegang phone terlalu lama macam 2 ke 3 jam saya pegang phone tu, dia akan tegang, kak buat apa tu, kak macam tu kan. Alhamdulillah lah. Betul ada juga pada masa sama saya macam ada juga saya melakukan planning yang baru di mana saya minta adik saya ambil phone saya untuk saya buat kerja. Untuk saya buat kerja. Lepas tu masa tu juga, masa yang PAP tu juga saya kan kerja assignment semua tu dah berlambat, dah mula banyak balik kan. So alhamdulillah bila masa saya busy sikit masa tu, saya fokus pada buat assignment saya dan saya macam tetapkan tu lah macam tak nak main phone lah kan, nanti kan bertangguh kerja kan. Jadi saya minta adik saya ambil phone saya, pegang phone saya sampailah saya siapkan semua assignment. Meskipun ada juga saya minta dia phone untuk kita macam yelah untuk important discussion, perbincangan yang baik semua tu, saya minta tolong saya ambil balik lah phone saya tu. Dan ceritanya saya melakukan perubahan yang baru tu dengan bermain phone pula, dengan membizikan diri lah, membizikan diri saya dengan aktiviti tugasan, assignment, semua benda tu. Lepas tu dengan sama saya juga dapat kurangkan bermain phone tu sebabkan mak saya jaga baby. Mak saya jaga baby, so bila baby ni datang, so kita kena jaga diorang kan. Bila kita kena jaga diorang, phone tak boleh main lah kan. Bila diorang tidur je sempat nak main, betul tak kan. Jadinya saya pun selain daripada busy dengan assignment, saya busy juga dengan budak-budak tu. Macam tu lah. Okay. Jadi kat sini saya nampak yang Cik Hazira bukan sahaja buat 2 tindakan yang kita bincangkan sebelum ni kan, tapi Cik Hazira dah ada 2 tindakan baru yang Cik Hazira buat untuk ubah daripada tingkah laku bermain telefon bimbit tu kan. Dan walaupun tadi Cik Hazira cakap pada awalnya memang sukar, susah nak kata tangan tu segatal dia nak main telefon kan. Tapi dengan tindakan-tindakan yang Cik Hazira buat, dia sedikit dah membantu mengurangkan tindakan atau kata ni lah tindakan Cik Hazira untuk bermain telefon bimbit tu. Macam tadi Cik Hazira kata tindakan yang Cik Hazira buat untuk menetapkan masa tu dulu daripada 10 hingga 15, sekarang dah berjaya hingga 20 minit hingga 2 jam kan. Bagi saya benda tu macam kira hebat lah Cik Hazira. Cik Hazira boleh berjaya capai sehingga masa yang bagi saya agak lama 2 jam. So itu pun salah satu perubahan yang baik bagi saya. Okay. Dan yang kedua, tindakan dari segi Cik Hazira minta pertolongan pada adik-adik. Dan itu sampai sampai sekarang pun Cik Hazira masih kekal lah dengan tu kan, minta pertolongan adik-adik kan. Tapi bukan sahaja musuh minta diorang menegah, tapi Cik Hazira minta juga diorang adik Cik Hazira untuk ambil telefon Cik Hazira sendiri. Bukan kata daripada minta
kita minta sikit tapi kita minta banyak kan supaya apa yang kita nak ubah tu betul-betul jadi. Jadi Betul. saya pujilah tindakan Cik Azira. Cik Azira sanggup kata minta adik ambil telefon bimbit tu supaya Cik Azira dapat buat tugasan tepat pada masanya. Tak orang kata tak buang masa dengan telefon bimbit tu. Malahan sekarang Cik Azira cakap sibuk dengan tugasan kan. Tugasan yang melambat. Jadi saya pujilah. Saya nampak yang Cik Azira betul-betul semangat dan betul-betul fokus terhadap tindakan yang Cik Azira nak buat tu. Dan terakhir tadi Cik Azira cerita, Cik Azira buat tindakan dari segi Cik Azira ada jaga anak, ibu Cik Azira ada jaga anak budak kecil. Betul ke kan? Betul. Jaga anak kecil. Dia kat situ lah. Jaga baby kan. Situ pun salah satu aktiviti yang mana salah satu alternatif baru yang Cik Azira buat supaya Cik Azira tak bermain telefon kan. Sebelum sikit Cik Azira bolehlah jaga baby tu, tolong mak ibu Cik Azira kan. Okay, saya nampak yang Cik Azira dah kata betul-betul ingin capai apa yang Cik Azira ingin buat kan. Okay. Jadi saya nak tanyalah sepanjang Cik Azira buat tindakan-tindakan tersebut ada tak apa-apa cabaran yang berlaku pada diri Cik Azira? Ada macam apa tu? Macam masa yang nak tempoh untuk panjangkan masa tidak bermain phone tu. Adalah dia punya macam nafsu tu. Nafsu imarah cik. Nafsu nak main phone tu juga. Nak main phone tu. So bila dah macam kan dah lama, tempoh lama kita tinggalkan phone. Betul bila dah dapat phone tu balik, saya ada macam tengok tu lama gila macam macam cheat day lah orang kata kan, cheat day. Cheat day ataupun cheat moment macam tu kan. Lepas tu macam tapi tak boleh nanti Kang sebab saya bila dah tengok nanti Kang dia macam nak tengok lagi kita lagi. So saya macam remind diri memang jangan dah cukup untuk ni je sampai sini je macam tu. Lepas tu ada juga sebabkan ada beberapa punca yang saya ada beberapa masalah yang saya alami yang membuatkan saya bermain phone untuk meredakan rasa marah ataupun rasa terkilan dengan isu yang saya ada lah, masalah yang saya ada. So dari situ ada jugalah berlaku macam relapse tu sikit, macam sampai ke 2 ke 3 ke 4 hari macam tu. Tapi itu tak menjadi masalah sebab saya main telefon tu untuk macam mana nak isi balik kekurangan, kekosongan yang ada dengan masalah yang saya alami tu. Dan alhamdulillah saya macam teringat Cik Asyatul. Sebab saya tengok Cik Asyatul dan sesi kita ni, saya macam tak boleh macam ni. Tu saya nak berubah untuk masa depan saya nak berubah untuk diri sendiri kan, supaya macam sihat lah kehidupan kita kan. Sebab kalau main phone tu kan tak sihat. Main phone tak sihat. Lepas tu pola tidur pun tak berapa elok kan. Lepas tu emosi pun tak stabil semua tu. So sebab tu lah saya macam tekad juga untuk berubah semua tu. So dua halangan tu lah, iaitu apa nama tu, saya desire untuk bermain phone tu ada, kuat. Itulah halangan dia, desire diri. Lepas tu yang kedua iaitu sebabkan isu yang saya alami dalam keluarga tu membuatkan saya teringin saya bermain semula dengan phone. Tapi itulah,
itulah cabaran dia saya. Okay. Saya nampak yang kata tak mustahil lah kalau kita setiap perubahan yang kita nak buat tu tak ada cabaran, betul tak? So kat sini nampak lah dua cabaran utama yang Cik Azira mention tadi, iaitu desire diri kan untuk bermain telefon, dan yang kedua ada beberapa masalah lain yang sebabkan Cik Azira kata terpaksa relapse bermain telefon tu kan. Okey, tapi bila saya dengar pada penceritaan Cik Azira ni, saya nampak yang sebenarnya Cik Azira ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Cik Azira bermain telefon tu. Macam yang pertama Cik Azira cakap mempunyai desire ataupun keinginan untuk bermain tu lepas dah lama ambil masa tanpa phone kan. Dan kat sini saya nampak sebenarnya itu bukan salah satu kata relax, tapi betul lah macam Cik Azira cakap, Cik Azira ambil satu masa untuk kata reward diri Cik Azira. Yelah dah penat-penat dah kan, nak hadap buat kerja je kan, nanti kita pula otak sapu kan. Jadi adalah masa, at least ambil masa dalam dasar harian buat hadap laptop ke tugasan, ambil lah satu malam rehat, tenangkan fikiran kan. Jadi bagi saya tak salah pun Cik Azira nak ambil cheat day untuk reward Cik Azira sendiri kan. Okay, dan yang kedua dari segi kat sini Cik Azira gunakan platform bimbit tu untuk Cik Azira motivasikan diri Cik Azira balik, naikkan semangat Cik Azira dengan bila Cik Azira ada isu dengan orang, dengan ahli keluarga. Saya nampak kat sini sebenarnya Cik Azira dah memang aware dengan apa yang Cik Azira buat, tapi Cik Azira melakukan tindakan tersebut atas sebab-sebab tertentu, dan saya tak anggap benda tu lah satu kata satu keburukan lah. Saya nampak Cik Azira sebenarnya perlukan semangat untuk menaikkan diri Cik Azira, dan saya pujilah Cik Azira sebenarnya bijak untuk mengurus masa Cik Azira, mengurus orang kata dari segi tindakan Cik Azira tu. Okey, ni sebenarnya Cik Azira buat ni untuk apa? Apa tujuan Cik Azira bermain telefon bimbit tu? Dan saya terharu lah bila Cik Azira cakap Cik Azira ingatkan saya kan. Bila Cik Azira bermain telefon bimbit tu, amboi ingat saya. Okey, tak apalah. Tapi saya dapat Cik Azira sebenarnya memang betul-betul nak capai apa yang Cik Azira nak cuba ubahkan. Okey, jadi bila Cik Azira cerita segala ni, adakah Cik Azira dengan masalah dengan tadi kan, adakah ia menjejaskan perubahan Cik Azira, tindakan Cik Azira panjang sampai sekarang ni lah? Alhamdulillah dia tak membawa perubahan sebab macam maksud saya meskipun macam apa yang Cik Sito katakan tadi, sebenarnya itu adalah reward sana, reward diri sebenarnya, saya reward diri, dan itu pun juga bukan sebenarnya relapse kan. Jadinya apa kata ni, tak adalah, dia tak berlaku pun perubahan yang mana-mana semua, tak adalah, dia macam maintain je. Alhamdulillah, malah dia lebih motivasikan saya sebabkan saya ada yang isu dengan keluarga semua tu. Dia malah meningkatkan semangat saya lagi untuk saya berubah, lebih kepada berfokus, jadi seorang yang berfokus, jadi seorang yang bercita-cita balik lah dengan apa yang saya nak dalam kehidupan ni lah kan. Dan dari situ saya mula setkan di dalam diri tu, telefon ni hanya untuk important thing, macam tu. Telefon hanya untuk important thing, bukan lagi desire diri ataupun nafsu, tapi dia adalah kepentingan kehidupan, keperluan lah. Telefon tu dah jadi macam keperluan, bukan lagi
keinginan. Itulah, Alhamdulillah. Dan perubahan yang saya dengan planning-planning yang saya dah kita dah bincangkan sebelum ni, macam yang apa, reminder diri, kita takkan masa, pertolongan adik, lepas tu busykan diri tu, benda tu dapat dapat meningkatkan semangat saya balik lah. Saya macam jadi lebih fokus, saya macam teruskan mengejar balik cita-cita yang saya hold selama ni kan, sebabkan bermain phone. Alhamdulillah saya dapat kejar balik benda-benda tu, kejar balik benda-benda tu menjadi yang lebih baik lah, macam tu. Alhamdulillah. Di sini saya nampak yang Cik Azira telah berjaya untuk buat beberapa tindakan yang kata memotivasikan diri Cik Azira sendiri. Dan saya nak ucapkan tahniah dekat Cik Azira sebab Cik Azira bijak untuk mengambil tindakan baru supaya tindakan tersebut dapat memberi sokongan terhadap tindakan-tindakan yang kita dah bincangkan kan. Sebelum ni ada 2 je, tapi Cik Azira tambah lagi supaya Cik Azira betul-betul dapat capai. Dan pada masa yang sama dengan apa yang berlaku pada diri Cik Azira, dengan apa yang tindakan Cik Azira buat, benda tu bukan tidak memberi kata keburukan, malah memberikan lebih kebaikan buat Cik Azira, lebih memotivasikan, memberi kata supaya Cik Azira ni lebih semangat untuk capai apa target Cik Azira pada masa depan, untuk capai cita-cita. Masa pun kata lebih terurus kan, Cik Azira lebih fokus dengan pelajaran. Okay. Jadi kat sini betul ke kalau saya nak cakap yang segala tindakan Cik Azira buat ni berkesan? Betul-betul berkesan, sangat berkesan, bawa pesan positif lah buat saya. Betul. Alhamdulillah. Jadi saya pujilah dengan segala usaha Cik Azira ni. Cik Azira dah buat satu persatu dan Cik Azira berjaya capai sampai ke tahap ni. Okey. Jadi Cik Azira kira adakah Cik Azira rasa puas dengan tindakan Cik Azira buat masa sekarang ni? Alhamdulillah saya puas dengan apa yang saya capai, apa yang saya dah buat, apa yang saya dah lakukan. Dan Alhamdulillah sekarang ni rasa macam benda telefon ni dah tak ada jadi macam keinginan dah, dari satu keperluan yang penting dalam hidup dah. Macam tu. Alhamdulillah. Saya nampak yang betul-betul lah Cik Azira dah tak anggap telefon bimbit ni sebagai satu keinginan, so kata kepuasan Cik Azira, tapi back to normal lah. Telefon bimbit ni memang satu keperluan, tapi keperluan tu adalah keperluan yang betul-betul kata perkara yang penting lah, satu kepentingan. Bukannya benda telefon bimbit ni sebab salah satu perkara bawa kepada kelalaian, keburukan kan. Cik Azira dah nampak kata side lain terhadap kepentingan telefon bimbit tu. Okey. Jadi bila Cik Azira dah sampai ke tahap ni, saya nak tanya boleh saya tahu tak berapa skala yang Cik Azira boleh bagi pada saya? Kalau sebelum ni Cik Azira kata Cik Azira sampai skala 5 kan dalam 2 tindakan ni, 2 tindakan sebelum ni. Jadi untuk sekarang ni berapa skala yang Cik Azira boleh bagi pada saya? Skala dia adalah 2. Wah, 2. Hebat. Okey. Cap. Okey, tak apa Cik Azira. Wah, okey. Bagi saya satu pencapaian baik buat Cik Azira, sebab daripada sebelum ni Cik Azira capai daripada skala 5, sekarang boleh sampai skala 2. Wow, bagi saya saya bagi tepukan yang baiklah buat Cik Azira kan. Satu kira skala tu agak jauh dan Cik Azira dapat capai pada satu pencapaian yang terbaik.
Okey, jadi saya dah sampai ke tahap ni kan, ke skala kedua ni, adakah tindakan-tindakan ni masih kekal sampai sekarang? Ya, betul. Jadi tak Mm-mm. ada macam masalah lain ke ataupun ada Cik Azira rasa macam nak apa kata macam kata tak nak teruskan ke, ada tak? Tak nak teruskan Rasanya maksudnya? tak nak teruskan perubahan ni. Mungkin dah sampai tahap ni macam Tak, nak tak, 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 baik tak. balik ke, Tak ada, ada. tak ada. Saya rasa saya perlukan teruskan sebab untuk masa depan saya. Alhamdulillah. InsyaAllah saya doakan supaya Cik Azira apa target Cik Azira dan cita-cita Cik Azira ni tercapai lah, dan harapnya semua tindakan Cik Azira cuba buat ni berkekalan dan supaya ketagihan Cik Azira terhadap bermain telefon bimbit tu pun tak akan berlaku lagi, tak akan datang lagi. Okay. Jadi sebelum tu ada Cik Azira nak tanya apa-apa lagi ke saya? Rasanya tak ada dah kot. Ya, okey Ada. dah, semua okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi rasanya pun masa dah sampai masa. Tapi sebenarnya saya rumuskan dululah apa yang kita bincangkan hari ini. Jadi apa yang kita bincangkan tadi, saya ada ceritakan balik lah apa yang kita berlaku pada sesi lepas, dan tadi Cik Azira beritahu saya, Cik Azira ada buat 2 tindakan baru kan, selain daripada mentakkan masa, minta bantu adik, tapi Cik Azira dah buat juga minta adik pegang telefon bimbit, ambil telefon bimbit Cik Azira. Dan yang keempat, Cik Azira juga ada kata sibukkan diri dengan perkara-perkara lain, buat tugasan, tolong ibu jaga baby dan lain-lain lah. Dan benda ni Alhamdulillah Cik Azira capai sampai sekarang. Cik Azira berjaya kita elakkan masa bermain telefon bimbit tu daripada sebelum ni 10 minit masa Cik Azira tak bermain tu sampai tahap sekarang boleh capai 20 hingga 2 jam kan, 20 minit hingga 20 jam. Itu pun saya pujilah satu pencapaian terbaik. Dan kat sini walaupun Cik Azira ada cerita ada berlakunya relapse. Pada relapse tu dari segi Cik Azira bermain lepas penat buat kerja, buat tugasan, Cik Azira spend telefon bimbit tu kan sampai 1-2 jam, agak lama. Yang kedua, Cik Azira gunakan telefon bimbit tu bila Cik Azira rasa perlukan something untuk naikkan semangat kan. Jadi kat sini bagi saya perkara itu adalah satu kebiasaan pada diri kita kan. Ada masa memang kita akan serve telefon bimbit tu untuk benda-benda yang positif. Bukan telefon bimbit ni bukan kata semuanya negatif, tapi ada juga positif, betul tak? Dan saya beritahu bahawa apa yang Cik Azira buat yang berlaku semua tu adalah sebagai satu reward untuk Cik Azira sendiri. Bila kita penat, kita mesti ada masa untuk kita rehatkan minda kita kan. Dan yang pertama, untuk naikkan semangat, memotivasikan diri Cik Azira sendiri. Dan Alhamdulillah, saya nampak perubahan yang cukup baik daripada Cik Azira dengan 4 tindakan ni lah. Yang memang saya kagum dengan Cik Azira sendiri. Cik Azira mampu capai sampai ke tahap ni. Okay. Jadi, saya harap apa yang Cik Azira dah buat sampai sekarang ni harapnya kekekalan dan supaya apa yang Cik Azira target, apa yang Cik Azira ingin capai, cita-cita Cik Azira untuk masa depan tu tercapai lah. Dan jika berlaku apa kata macam jatuh apa kata rasa down ke, Cik Azira boleh cuba kata kekalkan tindakan yang Cik Azira dah cuba buat tadi kan. Okay, jadi rasanya itu saja. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Azira kerana sudi berkongsi dengan saya sepanjang 2 sesi ini
Dan apa, Cik Hazira pun kata dah meletakkan kepercayaan pada diri saya untuk berkongsi segalanya, dan kat sinilah saya membantu sedikit apa yang Cik Hazira boleh buat. Dan alhamdulillah tindakan-tindakan yang Cik Hazira buat adalah tindakan yang Cik Hazira ambil, bukannya daripada diri saya. Dan saya pujilah Cik Hazira dah nampak apa kebaikan dan keburukannya. Jadi saya rasa sampai sini sajalah sesi kita. Ada apa-apa Cik Hazira nak tambah? Saya tak ada. Tak ada. Okey, jadi bolehlah kita tamatkan sesi kita ni, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan apa, kalau ada apa-apa bolehlah hubung ke dengan saya selepas ni, okey? Okey, jadi terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Cik Syatul. Terima kasih. Sama-sama.